maka didarabkan dengan hari yang ditinggalkan, seperti contoh 3 hari, maka akan keluarlah jumlah yang perlu dibayar sebanyak RM36. Ada dua bayaran. Bayaran pertama bayaran membayar fidyah, bayaran kedua bayaran untuk mengqadhakan puasa tersebut. Kena qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tukar konsep kita. Kita ubah konsep kepada konsep soal jawab. Ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh kawan-kawan saya yang saya rasa bersesuaian untuk kita kongsikan pada kali ini, dan kita akan jawab sama-sama soalan berkenaan. Okey, soalan yang pertama yang ditanyakan, nenek saya tak berpuasa, boleh tak digantikan puasa nenek saya tu oleh cucu ataupun anaknya? Baik, bila mana si penulis mengajukan soalan berkaitan dengan nenek, okey, faham di sini apabila dikata nenek, maka nenek ni mungkin sudah tidak mampu untuk melakukan ibadah berpuasa. Kalau anda semua tengok video saya yang sebelum ni, 7 golongan yang tidak diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa, salah satunya ada golongan nenek ni. Kerana nenek ini tidak ada kemampuan, keuzuran, tidak ada tenaga dan sakit dan sebagainya, maka di sana tidak ada satu kewajipan kepada nenek tersebut untuk berpuasa. Maka kita sebagai cucu, kita sebagai anak, jangan pula memaksa nenek tu. Tak boleh nenek kena puasa, ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan kena berpuasa. Kena berpuasa, nanti diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus untuk kita memberi pesanan, cuma kita kena belajar 7 golongan yang tidak diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa kerana bersebab. Kenapa mereka tidak diwajibkan berpuasa? Kerana mereka keuzuran. Maka di sana tercabutlah hukuman ataupun tercabutlah hukum kewajipan kepada nenek ni, dan nenek ini dibolehkan untuk membayar fidyah selama mana tak berpuasa. Contoh 30 hari memang confirm nenek ni tak mampu untuk berpuasa selama 30 hari, maka fidyah berkenaan selama 30 hari. Dan sekiranya ahli keluarga kita ataupun nenek kita yang dah meninggal dan kita dapati di sana ada puasa yang mereka tinggalkan pada waktu mereka hidup, mereka meninggalkan puasa, maka kita ni sebagai anak, kita sebagai cucu boleh untuk menggantikan puasa nenek ataupun atuk kita. Seperti mana hadis daripada Nabi SAW daripada Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesiapa yang mati dan padanya terdapat puasa yang belum dilunaskan, maka berpuasalah bagi pihak si mati, iaitu ahli keluarga si mati. Boleh untuk berpuasa kepada nenek kita, boleh untuk berpuasa kepada Allah yarham atuk dan Allah yarham nenek kita dan sebagainya. Pendapat ini diguna pakai antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi di sana ada satu pendapat lagi yang mengatakan sekiranya ibadah puasa Allah yarham nenek ataupun atuk kita ataupun orang ahli keluarga kita yang dah meninggal, dibolehkan juga untuk kita membayar fidyah padanya. Tetapi pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang bukan kebanyakan para ulama menggunakan pendapat ini. Lebih baik kita menggunakan pendapat yang pertama, iaitu untuk kita menggantikan puasa tersebut. Baik, kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua ni saya rasa boleh kita sertakan dengan soalan yang ketiga, iaitu soalan berkaitan dengan fidyah dan apakah itu fidyah. Dan soalan ketiga, jika seseorang warga tua masa mudanya, faham betul-betul soalan, sekiranya seorang warga tua dan pada waktu mudanya meninggalkan puasa Ramadan, maka bagaimana cara untuk mengira fidyahnya? Faham kot soalan tu? Soalan yang kedua, soalan berkaitan dengan fidyah. Apa itu fidyah? Okey, baik, fidyah ni adalah kenapa seseorang itu perlu membayar fidyah? Kerana seseorang itu telah melangkaui masa yang telah ditetapkan ataupun melangkaui tahun yang sepatutnya digantikan puasa, tapi dia telah melangkaui tahun tersebut. Seperti contoh, kita tinggal puasa tahun lepas, bulan Ramadan, pada 25 Ramadan, 26 Ramadan kita tinggal puasa. Maka pada tahun ini 2020 diwajibkan kita untuk mengqadhakan puasa tersebut sebelum masuk Ramadan. Dan sekiranya selepas sahaja masuk Ramadan pada tahun 2020 kita masih lagi belum mengqadhakan puasa pada tahun lepas, maka di sana akan ada dua cas ataupun dua bayaran kepada kita. Yang pertama sekali, bayaran untuk kita mengqadhakan juga puasa tersebut. Yang kedua, untuk membayar fidyah. Dan ada soalan juga, adakah fidyah ni perlu kita gandakan fidyah ataupun tidak perlu digandakan fidyah? Sama juga khilaf pandangan ulama. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf adalah perkara sunat. Maka di sana ada pandangan ulama mengatakan perlu digandakan bayaran fidyah tersebut bagi gandaan tahun, dan ada pandangan ulama mengatakan tidak perlu digandakan bayaran fidyah pada tahun-tahun berkenaan. Maka di sana faham di sini, jika orang itu berkemampuan, cukup makan, cukup minum, maka digalakkan
lebih baik seseorang itu digandakan fidyah berkenaan, digandakan setiap tahun. Akan tetapi jika seseorang itu tidak mampu, kewangan dia terhad dan sebagainya, maka dibolehkan untuk menggunakan pandangan untuk tidak menggandakan bayaran tersebut. Maka boleh pilih nak gandakan atau tidak gandakan. Akan tetapi lebih baik untuk kita gandakan, kerana keluar daripada perbezaan pandangan ulama itu perkara yang sunat. Baik, soalan kedua rasa dah dijawab. Okey, baik, soalan yang ketiga berkaitan dengan seorang warga tua yang pada usia mudanya meninggalkan puasa Ramadan. Bagaimana nak bayar fidyahnya? Okey, kita ambil sebagai satu contoh lah, senang. Sebab si penanya soalan tidak meletakkan anggaran tahun berapa dia meninggalkan puasa dan tahun berapa sekarang. Jadi kita ambil sebagai contoh untuk memudahkan semua faham. Okey, baik. Seperti contoh, seseorang itu meninggalkan puasanya selama 10 tahun. Maka bila mana 10 tahun akan ada 1 tahun bersamaan 30 hari. Kerana 1 Ramadan bersamaan 30 hari. Maka 1 Ramadan dia tinggal puasa, maka dikenakan 1 cupak. Kerana 1 Ramadan yang ditinggalkan oleh seseorang perlu dibayar 1 cupak. Maka 1 cupak didarabkan dengan 30 kerana 30 hari, maka dapatlah 30 cupak beras untuk diberikan kepada fakir miskin. Maka kita akan dapat 30 cupak untuk 1 tahun. Dan seseorang ini ataupun warga tua ni meninggalkan puasanya selama 10 tahun. Maka 30 cupak didarabkan dengan 10, maka akan dapatlah jawapan sebanyak berapa? Sekejap Okey, 10 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 30 Ramadan. 30 hari Ramadan, maka akan didarabkan 1 cupak kerana 1 Ramadan tinggal puasa, dikenakan cas, dikenakan bayaran sebanyak 1 cupak. Kalaulah 30 hari Ramadan dia tinggal puasa, maka kena darab 30 darab 1 bersamaan 30 cupak. Dan masalah ini dia meninggalkan 10 tahun Ramadan, maka 30 akan didarabkan dengan 10 tahun, akan dapat 300 cupak yang perlu dibayarkan kepada fakir miskin. Baik, untuk pandangan yang seterusnya, jika seseorang itu ingin menggandakan bayaran tersebut, baik, kiraannya macam ni, 1 cupak didarabkan dengan hari yang ditinggalkan dan didarabkan dengan tahun gandaan, maka akan keluarlah bayaran fidyah berkenaan. Seperti contoh, 1 cupak kita ambil contoh RM4 ataupun RM5, RM4.5 macam itulah. Kita ambil RM4 senang. Okay, RM4 didarabkan dengan 3 hari. Contoh, 3 hari yang dia tinggalkan puasanya dan didarabkan dengan 3 tahun, maka akan keluarlah jumlah berkenaan. Saya ambil contoh, kita kira sama-sama. Okey, 1 cupak bersamaan dengan RM4. Kita ambil RM4, maka didarabkan dengan hari yang ditinggalkan. Seperti contoh 3 hari, darab 3 hari yang ditinggalkan dan didarabkan dengan gandaan tahun sebanyak 3 tahun. 3 tahun, maka akan keluarlah jumlah yang perlu dibayar, iaitu RM36. Maka RM36 inilah yang perlu dibayar kepada fakir miskin. Dan kena ingat, jika seseorang itu di usia seperti usia muda, usia masih lagi berkemampuan, dan dia meninggalkan puasanya sebelum-sebelum ni, jangan bayar fidyah sahaja. Kerana mereka yang masih lagi ada kemampuan untuk berpuasa, masih lagi tidak termasuk dalam 7 golongan orang yang tidak diwajibkan berpuasa tu, maka kena ada 2 bayaran. Bayaran pertama, bayaran membayar fidyah. Bayaran kedua, bayaran untuk mengqadhakan puasa tersebut. Kena qadha. Melainkan mereka itu dah tak ada kemampuan, seperti orang tua, warga tua dan sebagainya. Okay, kalau nak detail berkaitan dengan 7 golongan, boleh tengok video saya yang sebelum ni. Dan kepada siapa fidyah ini perlu kita bayar? Fidyah ini perlulah dibayar kepada fakir miskin. Mereka yang sepatutnya dalam sebulan mereka memerlukan RM500 untuk makan, untuk minum, cukup-cukup. Tetapi dalam sebulan mereka tak mampu untuk capai tahap 500. Mereka hanya capai tahap 100 sahaja untuk menampung kehidupan mereka selama sebulan. Maka di sana mereka digelar sebagai fakir miskin.